Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Jutaan apresiasi kepada pimpinan majlis, staf hakim yang sentiasa cakna dengan keadilan dan berintegriti, penjaga masa yang semestinya menjunjung prinsip al-as, Tuan yang terutama Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali Muhammad Rustam yang di-Pertua Negeri Melaka, tif-tif kehormat yang berkarisma, barisan warga pendidik budiman, para pejuang pencinta rukun negara yang disanjungi, seterusnya generasi pendukung wacana wawasan negara. Disaksikan warga dewan yang penuh bervisi. Dunia telah menyaksikan sejarah Andalusia merupakan salah satu babak paling cemerlang dalam tamadun Islam. Dari sebuah wilayah kecil di semenanjung Liberia, umat Islam membina peradaban yang menjadi pusat ilmu, seni dan budaya unggul. Namun kejatuhan Andalusia membawa kisah tragis yang penuh dengan pengajaran, terutamanya tentang kepentingan perpaduan dan kepimpinannya kukuh. Maka hari ini saya berdiri di sini bukan sekadar untuk berpidato, tetapi untuk sama-sama kita menghayati sebuah himpunan jiwa bangsa, menyatukan semangat, nilai dan harapan yang telah kita lafazkan sejak tahun 1970. Maka izinkan saya memetik 3 daripada 5 nada keramat tersebut dalam pidato dengan maudhu rukun negara, nada harmoni Malaysia. Sebelum lidah terus mengalun bicara, sebelum kata menyalih hujah, izinkan saya menguraikan lebih jelas di sebalik maudhu saya pada hari ini. Tajuk ini menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip rukun negara bukan sekadar dokumen rasmi, tetapi menjadi asas dalam mengukuhkan identiti kebangsaan, iaitu perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Keluangsa Dewan yang diraikan. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Sepihan kata Imam Al-Ghazali, letakkan kepercayaanmu kepada Allah seperti bayi yang tidak tahu apa-apa, tetapi tetap yakin ibunya tidak akan meninggalkannya. Dalam sebuah kehidupan bernegara, prinsip rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan merupakan perkara asas yang membentuk keharmonian dalaman setiap individu. Prinsip ini menekankan bahawa rakyat Malaysia tanpa mengira agama harus menjunjung nilai spiritual dan moral yang tinggi. Sejarah pernah menceritakan bagaimana pejuang kemerdekaan negara, iaitu Tok Gajah, bukan sekadar seorang pejuang kemerdekaan, tetapi seorang yang alim yang meletakkan keimanan sebagai asas perjuangannya. Dan beliau yakin melawan kezaliman adalah satu kewajipan beragama. Kepercayaan beliau kepada Yang Esa tidak pernah goyah walaupun berhadapan ancaman penjajah, pelarian dan pengkhianatan si kintul. Kepercayaan kepada Tuhan bukan sekadar amalan peribadi, tetapi menjadi asas kepada pembentukan akhlak dan etika dalam masyarakat. Apabila rakyat memiliki pegangan agama yang kukuh, maka mereka lebih cenderung untuk berlaku jujur, bertanggungjawab dan berkasih sayang, menjadikan masyarakat lebih tenteram dan harmoni. Sidang Dewan sekalian, wacana kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip yang melambangkan semangat patriotisme dan jati diri rakyat terhadap tanah air. Prinsip ini menyatukan rakyat di bawah naungan institusi raja berperlembagaan yang menjadi lambang kedaulatan dan perpaduan negara. Kesetiaan bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi melalui tindakan seperti mematuhi undang-undang, menjaga nama baik negara dan sentiasa mengutamakan kepentingan bersama berbanding kepentingan peribadi atau kelompok. Ini penting bagi memastikan negara tidak terganggu oleh perpecahan, hasutan dan sikap mementingkan diri. Ini terbukti apabila seorang raja diangkat sebagai yang di-Pertua Agong pertama, iaitu almarhum Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad. Baginda bukan sekadar simbol negara, tetapi lambang perpaduan rakyat, berbilang kaum yang sedang membina negara yang berdaulat. Baginda memayungi rakyat dengan kasih sayang dan melindungi perlembagaan dengan tegas. Baginda membawa suara negara dan setiap langkah baginda memberikan harapan kepada rakyat. Rakyat pula dengan penuh hormat dan taat setia menjunjung institusi diraja sebagai payung penyatuan bangsa. Inilah bukti rakyat setia kepada raja dan raja pula berdaulat serta adil, maka lahirlah sebuah negara yang aman dan damai.
Hadirin sekalian, wacana ketiga pula adalah kesopanan dan kesusilaan, nilai yang berbentuk kelembutan dalam interaksi dan keindahan sebuah masyarakat. Dalam masyarakat majmuk seperti di Malaysia, adab dan tata sila bukan sekadar hiasan budaya tetapi menjadi peneguh keharmonian. Kesopanan ini tidak hanya milik satu kaum atau satu budaya, ia milik kita bersama. Melayu jangan dilupa orangnya, yang dusun jangan dilupa sinong biaknya, yang murut jangan dilupa pinong kolahnya. Begitu juga orang asli dengan adat resamnya, Cina dengan hormat dalam keluarga, India dengan nilai tarumam. Setiap kaum memiliki etika luhur dan keharmonian yang tidak ternilai bandingnya. Prinsip ini mengajar kita bahawa biarpun berbeza bahasa, budaya dan latar belakang, kesantunan dalam tingkah laku adalah kunci untuk hidup bersama dengan penuh keharmonian. Warga dewan yang saya hormati, di bumi bertuah ini, kita bukan hidup bersendirian. Kita bagai nada dan irama, berbeza bunyi, tetapi indah bila bersatu menjadi lagu. Rukun negara adalah lirik kepada lagu bangsa, irama kepada hati rakyat Malaysia dan tali yang merantas segala perbezaan. Menyatukan kita dalam satu suara, satu jiwa dan satu cinta. Ayolah kita junjung 5 prinsip rukun negara, bukan sekadar hafalan tetapi amalan, bukan sekadar tulisan tetapi pegangan. Akhir kalam, marilah kita menjadi suara-suara kecil yang menyanyikan lagu-lagu besar, lagu perpaduan, lagu harapan, lagu indah untuk Malaysia, negara tercinta. Saya akhiri pentas ini dengan lafaz yang mulia. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.